Di sebuah kawasan yang pakar sains dunia sendiri menganggap mustahil untuk hujan turun, sekumpulan kecil rakyat Malaysia membuktikan sebaliknya, menjadikan hujan satu kenyataan. Operasi mengubah langit ini adalah sesuatu yang tidak pernah dijangka oleh dunia. Jangan percaya sebelum Anda menonton klip ini. Di tengah-tengah Al-Sabah, sebuah negara di utara timur tengah dan salah satu kawasan paling gersang di dunia, landskapnya dipenuhi batuan kering mereka. Tiada sebatang pokok pun, tiada bayang untuk berlindung daripada terik matahari. Di sinilah pertubuhan meteorologi sedunia, di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, mengklasifikasikan sebagai mustahil untuk hujan dalam tempoh 20 tahun akan datang. Di sebuah perkampungan kecil, kanak-kanak membesar tanpa pernah melihat hujan. Mereka bertanya kepada orang tua dengan rasa ingin tahu, hujan itu rupa bentuknya macam mana? Dan jawapannya seringkali berakhir dengan keluhan berat. Air pipe adalah kemewahan. Air minuman terpaksa diangkut dari bandar yang jauh menggunakan lori tangki setiap minggu. Kadangkala, berlaku perebutan kerana bekalan tidak mencukupi untuk seluruh kampung. Dr. Nasser, seorang saintis iklim terkemuka dari Jerman, telah menghabiskan 4 tahun penuh mengkaji topografi wilayah ini. Beliau menguji kelembapan tanah, menganalisis ketumpatan awan, dan mengukur kelajuan angin di setiap altitud. Namun, pada akhirnya, beliau mengeluarkan satu kenyataan. Tiada sebarang harapan untuk hujan di kawasan ini dalam tempoh 30 tahun akan datang. Berita ini tersebar ke seluruh dunia, menjadi simbol kepupusan sumber semula jadi. Tetapi, ia juga menjadi titik permulaan sesuatu yang tidak dijangka. Ketika dunia akur dengan keputusan sains barat, sebuah pasukan penyelidik kecil dari Malaysia mengemukakan tawaran yang aneh kepada kerajaan Al-Sabah. Mereka hanya meminta 180 hari, dana sokongan yang kecil, dan akses ke beberapa kawasan terkawal untuk menguji teknologi pembenihan awan warisan Malaysia. Tiada seorang pun dalam kabinet Al-Sabah yang faham apa itu. Yang ada hanyalah gambar-gambar lama yang diambil di Malaysia 10 tahun lalu, menunjukkan sebuah pesawat kecil menyembur bahan kimia di ruang udara Kedah dan selepas itu hujan pun turun. Bagaimana mungkin sebuah pesawat kecil dan bahan kimia mampu melawan kuasa alam yang begitu ganas? Suara-suara bantahan bergema di seluruh Dewan Parlimen. Namun akhirnya, Menteri Sumber Air membuat keputusan untuk mengambil risiko. Hanya setengah tahun. Jika ia tidak berhasil, kita hanya perlu menerima nasib seperti biasa. Tetapi jika ia berhasil, ia akan mengubah sejarah kita selamanya. Dan itulah permulaan sebuah perjalanan yang tiada siapa sangka akan menjadi kenyataan sebuah pertarungan menentang langit yang tidak pernah tunduk kepada sesiapa. Pada hari ketika matahari membakar kulit, 9 orang penyelidik Malaysia tiba di lapangan terbang Gurun Al-Sabah dengan 2 buah pesawat berbaling kecil yang diubah suai daripada pesawat latihan tentera udara Diraja Malaysia. Pegawai lapangan terbang tertawa melihat pesawat-pesawat kecil itu, yang kelihatan seolah-olah tidak mampu menahan angin gurun. Inikah teknologi yang mereka katakan akan mengubah dunia? Bisik mereka sesama pegawai kerajaan. Ia kelihatan lebih seperti mainan kanak-kanak berbanding jentera pembuat hujan. Malah, media tempatan turut membuat liputan secara sinis. Selamat datang, kapal terbang kertas dari Malaysia, tajuk berita di televisyen. Tetapi apa yang tiada siapa tahu, ialah pesawat-pesawat kecil itu dilengkapi dengan sistem semburan bahan kimia khas, dicipta daripada formula unik Malaysia yang telah dikaji dan digunakan selama berpuluh-puluh tahun di kawasan-kawasan yang kadangkala mengalami kemarau di Malaysia. Bahan kimia itu mempunyai keupayaan luar biasa untuk mempercepatkan proses kondensasi wap air di udara, walaupun di kawasan dengan kelembapan yang sangat rendah. Kami tahu tiada siapa yang percaya, kata doktor. Harun, ketua pasukan penyelidik, sambil tersenyum. Tetapi, kami di sini bukan untuk mengalahkan sesiapa. Kami datang untuk menawan langit. Pasukan Malaysia tidak datang mengharapkan nasib. Setiap langkah telah dirancang dengan teliti. Daripada memilih hari yang mempunyai potensi kelembapan yang mencukupi walaupun sedikit hinggalah kepada pengiraan daya angin, altitud yang sesuai untuk melepaskan bahan kimia, dan penggunaan satelit untuk mengesan wap air berskala mikro di atmosfera. Apabila hari yang ditentukan tiba, pesawat-pesawat kecil itu terbang ke udara.
Walaupun angin kencang menggegarkan badan pesawat, tiada siapa yang berundur. Pasukan jurutera di darat memantau melalui skrin monitor yang menunjukkan paras uap air perlahan-lahan meningkat, titik demi titik. Orang ramai yang memerhati dari jauh mengerutkan dahi dengan kehairanan. Mereka hanya melihat pesawat menyembur kabus nipis dan kembali mendarat dengan senyap. Tiada kilat, tiada awan hujan, tiada apa-apa yang berubah. "Sudah selesaikah?" tanya seorang wartawan dengan nada mengejek. Itu sahaja, tetapi apa yang mereka tidak tahu, perubahan itu sudah bermula. Sehari selepas pesawat Malaysia terbang, langit masih kelihatan sama. Biru terang tanpa sebarang awan. Semuanya kelihatan tenang, seolah-olah tiada apa yang berubah. Sehinggalah sekitar jam 3 petang, kamera pengesan agensi meteorologi tempatan mula menghantar isyarat aneh. Titisan air dikesan berkumpul pada ketinggian 2,000 meter di barat laut kawasan percubaan. Kuantitinya masih rendah, tetapi ia terlalu jelas untuk dianggap sebagai uap air biasa. Seorang pegawai mengerutkan dahi dan melaporkan kepada ketuanya, "Tuan, kami mengesan pembentukan awan. Walaupun belum mencapai tahap untuk hujan, ini jauh di luar jangkaan." Tiba-tiba, penduduk kampung yang tinggal berhampiran bukit di belakang kampung mula menuding jari ke langit. Kanak-kanak mula bersorak teruja kerana di atas bukit itu muncul awan kecil berwarna putih kelabu yang belum pernah mereka lihat sebelum ini. Media mula kembali berminat. Juru gambar bergegas menyediakan kamera mereka untuk merakam imej awan pertama yang muncul di atas gurun yang gersang itu, menyiarkannya secara langsung dengan tajuk berita. "Mungkinkah teknologi Malaysia mula berhasil?" Di Pusat Kawalan Pasukan Malaysia, Dr. Harun dan pasukannya masih diam. Beliau hanya merenung skrin radar dengan wajah yang serius. Beliau tahu bahawa seketul awan tidak mencukupi, tetapi yang penting, ia telah bermula. Beliau menjelaskan kepada menteri yang datang melawat, "Kami tidak membuat hujan serta-merta. Teknologi kami memujuk atmosfera untuk mula menerima bahan pemangkin kondensasi kami. Ia akan menarik setiap titisan kelembapan yang terapung di udara untuk bersatu. Jika alam semula jadi sudi bekerja sama, kita akan lihat hasilnya dalam masa 48 jam. Pada hari itu, awan mula berkembang dari 1 menjadi 3 ketul. Menjelang petang, saiz awan menjadi lebih tebal sehingga membentuk awan cumulus, sejenis awan hujan. Tetapi orang ramai masih tidak percaya. Ramai yang berkata, hujan mesti ada kilat, mesti ada bunyi guruh. Ini cuma awan kecil. Pasukan Malaysia tetap diam, tidak membalas. Mereka tahu bahawa hujan yang sebenar lebih dekat daripada yang sesiapa jangkakan. Pada keesokan paginya, suasana di perkampungan Alsba berubah dengan ketara. Langit yang dahulunya sentiasa cerah, mula dilitupi bayang-bayang awan kelabu yang bergerak perlahan melintasi bukit di belakang. Angin bertiup lembut, bukan lagi angin panas yang membahang seperti biasa. Terdapat sedikit kelembapan di udara, samar-samar tetapi dapat dirasai. Seorang budak lelaki menghulurkan tapak tangannya ke langit, terdiam seketika sebelum menjerit, "Ibu, ada air menitik di tangan saya." Ibunya bergegas keluar dan mendongak ke langit dengan mata yang berkaca. "Ya Tuhan, ini hujan." Titisan-titisan kecil mula jatuh dengan perlahan, cukup sekadar membasahi tanah kering. Tetapi ia sudah cukup untuk menaikkan bau debu kering yang tidak pernah dibasahi hujan selama 10 tahun. Bau itu bukan busuk tetapi bau harapan. Orang ramai mula keluar dari rumah mereka. Ada yang menadah tangan, ada yang menangis, ada yang sujud ke tanah tanpa segan silu. Mereka tidak menangis kerana setitis hujan, tetapi kerana titisan itu adalah isyarat bahawa kehidupan mungkin boleh dimulakan semula. Di dalam pusat kawalan, para saintis Malaysia bersorak kegembiraan. Skrin menunjukkan purata tahap kelembapan telah melepasi 60% di beberapa kawasan, satu fenomena yang tidak pernah berlaku dalam beberapa dekad di wilayah ini. Dr. Harun memandang keluar tingkap, melihat orang ramai berdiri di tengah-tengah hujan renyai. Beliau tersenyum dan berbisik, "Ini belum hujan yang kita mahukan, tetapi ini adalah permulaan sebuah keajaiban." Media yang sebelum ini mengejek mula menyiarkan liputan secara langsung dengan serius. Tajuk berita berubah daripada sindiran kepada persoalan yang penuh kekaguman. Adakah teknologi dari Asia Tenggara sedang menulis semula definisi sains?
Agensi Meteorologi Tempatan menubuhkan pasukan petugas khas untuk mengesahkan data cuaca. Mereka mengesahkan bahawa tiada fenomena semula jadi lain dalam minggu itu yang boleh menyebabkan hujan kecuali operasi oleh pasukan dari Malaysia. Hujan renyai itu berterusan selama kira-kira 17 minit sebelum berhenti, meninggalkan kelembapan yang ringan dan hati penduduk yang berdebar kencang. Tetapi ini hanyalah titisan pertama. Pasukan Malaysia masih mempunyai rancangan yang lebih besar. Selepas titisan pertama hujan turun di tengah-tengah ketidakpercayaan orang ramai, pasukan penyelidik Malaysia tidak membuang masa. Mereka tahu titisan pertama hanyalah permulaan kepada strategi besar yang telah dirancang. Pelan 48 jam didedahkan di dalam bilik kawalan sebuah pelan rahsia yang dibangunkan daripada ilmu pembenihan awan Malaysia selama lebih 60 tahun. Menggabungkan data satelit, pemerhatian awan secara visual, dan formula kimia unik yang tidak pernah didedahkan kepada dunia luar. Strategi ini mempunyai 3 peringkat utama. Memancing, menggunakan bahan kimia yang meningkatkan potensi zarah di udara untuk berkondensasi seperti urea dan kalsium klorida. Mempercepat, terbang pada altitude tertentu untuk melepaskan agen pembentuk ais buatan seperti kalium klorat untuk memaksa wap air bersatu. Menawan, merancang laluan penerbangan supaya awan ditiup angin untuk berkumpul di kawasan sasaran sebelum melepaskan bahan pemangkin hujan pada saat-saat akhir. Operasi ini memerlukan ketepatan pada tahap saat. Walaupun kelembapan di udara telah meningkat selepas hujan pertama, ia masih tidak stabil. Jika terlalu lambat, awan mungkin ditiup keluar dari kawasan sasaran atau tersejat semula sebelum hujan turun. Pesawat pertama berlepas pada jam 7 pagi, membawa bahan pemancing generasi baharu dengan kuantiti 2 kali ganda. Pasukan di darat memantau dengan satelit dan radar muda alih, menganalisis ketumpatan awan secara masa nyata. Menjelang jam 1:00 tengah hari, awan mula terbentuk memenuhi ufuk di atas ibu kota Al-Sabah. Beribu-ribu penduduk mendongak ke langit dengan rasa tidak percaya. Ini adalah kali pertama dalam beberapa dekad cahaya matahari tidak dapat menembusi terus ke tanah. Dr. Harun berkata dengan tegas, awan sudah ada, tetapi sama ada ia akan menjadi hujan atau tidak, semuanya bergantung pada saat-saat seterusnya. Pesawat kedua berlepas ke langit dengan misi mempercepat. Pasukan penerbangan menuju ke titik di mana kelembapan terkumpul paling banyak dan melepaskan bahan terakhir ke jantung awan. Mata seluruh negara tertumpu ke langit. Dalam beberapa minit akan datang, sesuatu yang tiada siapa fikir akan berlaku bakal terjadi. Jam 3:00 petang, seluruh bandar senyap. Lebih 8,000 penduduk di Bandar Al-Sabah mendongak ke langit dengan penuh debaran, manakala pesawat terakhir Malaysia berlegar di atas awan tebal yang terbentang sejauh mata memandang. Tiba-tiba, bunyi guruh perlahan kedengaran dari arah barat daya bunyi guruh yang tidak pernah didengari oleh sesiapa pun selama hampir 10 tahun. Kurang seminit kemudian, angin mula bertiup kencang secara luar biasa. Awan kelabu mula bergerak menutupi bandar dengan pantas. Udara sejuk mula terasa di seluruh kawasan. Prak. Setitis hujan besar menghentam tingkap. Prak. Prak. Diikuti oleh bunyi hujan yang turun mencurah-curah tanpa amaran. Dalam masa kurang daripada 10 menit, hujan renyai bertukar menjadi ribut sederhana. Air mengalir di jalanan yang dahulunya retak, membentuk aliran air pertama yang melalui pusat bandar. Debu yang menyelimuti tanah selama bertahun-tahun dihanyutkan, mendedahkan permukaan tanah sebenar buat kali pertama dalam ingatan ramai. Jeritan kegembiraan bercampur dengan gelak tawa. Orang ramai keluar menari di tengah hujan tanpa menghiraukan pakaian mereka basah kuyup. Sesetengah kanak-kanak berbaring di atas tanah, manakala ramai orang dewasa terduduk di atas tanah yang becak sambil menangis teresak-esak. Dr. Nasser, saintis Jerman, yang pernah mengisytiharkan tiada harapan, berdiri terdiam di pusat penyelidikannya. Beliau menanggalkan cermin matanya, mengelap lensanya perlahan-lahan, dan berkata kepada pasukannya, jika hujan hari ini bukan datangnya dari alam semula jadi, maka siapakah yang telah menulis semula hukum langit? Berita mengenai ribut hujan di Al-Sabah tersebar ke seluruh dunia. CNN melaporkan secara langsung,
Keajaiban hujan turun di kawasan paling kering di dunia selepas operasi pasukan penyelidik Malaysia. BBC menyiarkan tajuk utama, Dari Tanah Tanpa Hujan kepada Hari Bersejarah, Teknologi Malaysia, melakukan perkara yang dianggap mustahil oleh dunia. Pertubuhan Meteorologi Sedunia, WMO, mula menghantar pegawai untuk menyiasat. Walaupun belum ada kesimpulan rasmi, timbul persoalan bahawa tiada fenomena semula jadi pada masa ini yang boleh menjelaskan hujan ini, kecuali operasi dari pesawat Malaysia. Ribut hujan itu berterusan selama hampir 3 jam. Air mengalir ke dalam takungan yang dahulunya kering kontang, mengubahnya menjadi kolam semula jadi yang kecil. Dan yang paling penting, ia bukan sekadar hujan terakhir. Ia adalah permulaan musim hujan yang baharu di kawasan yang pernah kehilangan harapan. Selepas ribut hujan pertama reda selepas lebih 3 jam, tanah yang dahulunya keras seperti batu kini menjadi lembut. Tumbuh-tumbuhan yang layu mula menghijau sedikit demi sedikit. Satu keajaiban yang nyata. Di pinggir sebuah perkampungan kecil, terdapat sebuah kolam tanah sederhana yang pernah menjadi sumber air semula jadi berpuluh-puluh tahun dahulu. Ia telah dibiarkan kering sehingga akar-akar kayu terdedah. Kolam itu lebih kepada kenangan berbanding sumber air. Tetapi kini, air mula meresap perlahan-lahan. Dari titisan menjadi lopak, dari lopak menjadi alur, dan dari alur ia menjadi kolam semula. Orang-orang tua di kampung itu terduduk di tepi kolam sambil menangis, seolah-olah empangan air mata mereka pecah. Sejak ia kering pada tahun 2016, tiada siapa sangka akan melihatnya berisi air lagi. Kerajaan Al-Sabah segera mengadakan mesyuarat tergempar. Laporan dari semua jabatan adalah sebulat suara. Ini adalah hasil daripada teknologi pembenihan awan Malaysia. Tiada ribut dari luar negara, tiada perubahan dalam arus angin di altitud tinggi, tiada kelembapan dari wilayah lain yang masuk. Ia adalah hasil tindakan manusia yang tepat dan memahami alam semula jadi secara mendalam. Dalam mesyuarat itu, satu usul dibangkitkan. Negara harus menamatkan kontrak pembelian teknologi barat yang mahal, tetapi tidak pernah membuahkan hasil, dan sebaliknya menyokong kerjasama penuh dengan Malaysia. Menteri Sumber Air mengemukakan cadangan bersejarah kepada Kabinet. Jika teknologi Malaysia boleh menghasilkan hujan di kawasan yang semua orang katakan tiada harapan, jika sebuah pasukan kecil dari sebuah negara yang tidak seberapa besar mampu mengembalikan air ke tanah yang mati, maka kita harus mengubah masa depan negara kita dengan bekerja sama dengan mereka yang paling memahami alam, bukan hanya mereka yang menjual peralatan mahal. Tepukan gemuruh bergema di seluruh Dewan Mesyuarat. Pada hari itulah, Presiden menandatangani arahan khas untuk menjadikan teknologi pembenihan awan Malaysia sebagai strategi utama dalam pemulihan negara. Berita tentang hujan di bumi Al-Sabah tersebar ke seluruh dunia seperti api. Rakaman siaran langsung kanak-kanak berlari bermain di tengah hujan di kawasan yang pernah diklasifikasikan sebagai paling kering di dunia menjadi tular dalam masa kurang dari 24 jam. Negara-negara jiran yang menghadapi masalah yang sama, seperti Malaffa dan Kyrgyzstan, yang mempunyai kawasan gurun yang luas dan populasi yang mula berhijrah kerana ketiadaan air, mula menghubungi Kerajaan Al-Sabah untuk rundingan segera dengan pasukan dari Malaysia. Kementerian Luar Negeri Malaysia, yang sebelum ini senyap mengenai isu ini, tiba-tiba menjadi pusat perhatian dari semua benua. Wakil dari Afrika Selatan, Sudan Utara, hingga ke Argentina, menulis surat terbuka kepada Malaysia, memohon pertukaran maklumat secepat mungkin. Media global seperti Al Jazeera dan Reuters menyiarkan tajuk utama, Malaysia, dari negara pertanian kepada penentu masa depan manusia. Sementara itu, Kerajaan Al-Sabah mengumumkan penubuhan Pusat Penyelidikan Pembenihan Awan Antarabangsa mencadangkan Malaysia sebagai peneraju dalam bidang ilmu, latihan, dan kawalan operasi di negara-negara lain. Dr. Harun dan pasukannya dijemput untuk menyertai persidangan pemimpin serantau untuk berkongsi pengalaman dan pengetahuan yang digunakan untuk menghasilkan hujan di tanah paling gersang tanpa sebarang kerahasiaan. Beliau berkata dalam persidangan itu, kami datang atas nama kerjasama, bukan perdagangan. Kerana air adalah kehidupan, bukan komoditi untuk tawar-menawar. Kata-katanya dikongsi berjuta-juta kali di seluruh dunia. Warganet, antarabangsa,
mula memberi gelaran kepada Malaysia sebagai negara pembuat hujan atau pembisik langit. Walaupun ada beberapa negara yang cuba menekan Malaysia untuk menjual formula bahan pemangkin hujan atau memberikan hak lesen pesawat, pasukan Malaysia menegaskan bahawa ilmu sebenar adalah memahami alam, bukan sekadar memiliki alat. Negara-negara yang pernah melabur dalam projek hujan buatan dari kuasa-kuasa barat mula menarik diri dan memohon untuk menyertai kerjasama pembenihan awan Asia yang diterajui oleh Malaysia. Dari sebuah negara penerima teknologi, Malaysia kini menjadi pengekspor harapan. Apabila Malaysia mula mendapat pengiktirafan global sebagai pemaju teknologi pembenihan awan yang mampu menghasilkan hujan di kawasan yang pernah dianggap mustahil oleh saintis barat, ia mula memberi kesan besar kepada pasaran perniagaan air global. Beberapa syarikat multinasional yang menjual sistem penyahgaraman air laut, sistem perangkap wap dari atmosfera, dan sistem penapisan air khas mula kehilangan kontrak bernilai berbilion-bilion dolar kerana negara-negara mula beralih kepada Malaysia. Tidak lama kemudian, beberapa organisasi penyelidikan dari Amerika Syarikat dan Eropah mula mempersoalkan ketelusan teknologi pembenihan awan Malaysia. Artikel diterbitkan dalam jurnal akademik terkenal yang menyatakan bahawa kemungkinan menghasilkan hujan di kawasan kelembapan rendah hanyalah 1 dalam 10,000, dengan syak wasangka bahawa Malaysia mungkin bernasib baik atau menggunakan data yang dibesar-besarkan. Lebih membimbangkan, beberapa satelit mula berlegar di atas pusat penyelidikan Malaysia di Alsbah dengan kekerapan yang luar biasa. Sesetengah media mempersoalkan sama ada ia adalah pengintipan atau sekadar pemantauan cuaca. Sebuah kerajaan negara maju malah menawarkan AS 100 juta untuk membeli formula bahan pemangkin hujan Malaysia dengan syarat ia tidak lagi disebarkan kepada umum. Tetapi kerajaan Malaysia menyatakan pendiriannya dengan jelas melalui Perdana Menteri dalam satu sidang akhbar antarabangsa. Kami tidak akan menjual ilmu kami untuk menutup mulut kami sendiri. Kami tidak akan membiarkan air menjadi alat monopoli lagi. Kerana dunia ini bukan hanya memerlukan hujan, tetapi memerlukan keadilan sumber. Pengisytiharan ini menyebabkan dunia memuji Malaysia secara meluas, tetapi pada masa yang sama, ia meletakkan Malaysia dalam perhatian mereka yang kehilangan keuntungan. Pasukan penyelidik Malaysia terpaksa menghadapi tekanan dari pelbagai sudut. Daripada pemeriksaan dokumen lampau yang terperinci, soalan berulang kali dalam media antarabangsa, hinggalah kepada berita palsu yang mendakwa hujan itu berlaku disebabkan perubahan musim, bukan teknologi Malaysia. Walaupun diserang, pasukan penyelidik tetap diam dan terus bekerja. Mereka tahu bahawa bunyi hujan lebih kuat daripada bunyi tuduhan. Di tengah-tengah ketegangan politik antarabangsa dan usaha untuk meruntuhkan kredibiliti pasukan Malaysia, satu peristiwa yang tidak dijangka berlaku, yang menjadi titik perubahan emosi keseluruhan cerita ini. Pada hari ke-35 misi di Alsbah, pasukan penyelidik Malaysia menerima sepucuk surat ditulis dengan tangan seorang kanak-kanak di atas kertas perang yang lama. Ia dihantar melalui seorang pegawai tempatan secara tidak rasmi. Di sampul surat itu tertulis, kepada Pak Cik Malaysia yang membuat langit berguruh. Isi surat itu ringkas tetapi menyentuh hati. Nama saya Faria, umur saya 9 tahun, saya lahir di sini. Saya tak pernah lihat hujan, tak pernah basuh muka dengan air sejuk. Bila hujan turun, saya sangat gembira. Saya lari keluar sampai basah kuyup. Saya tahu Pak Cik datang dari jauh. Saya tak faham teknologi, tapi ibu saya cakap Pak Cik Malaysia pandai bercakap dengan langit. Kalau Pak Cik nak balik nanti, saya minta satu benda saja. Tolong buat hujan di kampung sebelah juga. Sebab di sana, tiada siapa pernah dengar bunyi guruh. Seluruh pasukan di dalam bilik itu terdiam. Tiada siapa yang berkata apa-apa untuk seketika. Doktor. Harun meletakkan surat itu dengan perlahan sebelum bersuara dengan nada yang lembut tetapi tegas. Kita datang ke sini untuk membantu sebuah negara. Tetapi surat ini mengingatkan kita bahawa sebenarnya kita datang untuk orang kecil seperti dia. Keesokan harinya, sebuah pesawat kecil Malaysia dihantar ke kawasan sempadan kampung yang disebut oleh Faria. Ia adalah kawasan di luar pelan asal, tanpa peruntukan bajet, tanpa liputan media, tanpa ada sesiapa yang memerhati. Tetapi pada hari itu,
Di langit yang tiada siapa harapkan, awan mula terbentuk dan hujan yang baharu turun dengan senyap. Tiada berita, tiada siaran langsung. Hanya sekumpulan kanak-kanak di sebuah kampung kecil yang berlari-lari mengejar satu sama lain di tengah hujan. Gelak tawa mereka adalah jawapan yang tidak dapat diukur oleh mana-mana statistik. Pasukan Malaysia tidak menyebut perkara ini dalam sidang akhbar mereka. Mereka hanya menulis satu ayat dalam laporan akhir mereka. Kami datang bukan untuk mencipta hujan, tetapi untuk mencipta kenangan hujan pertama bagi seorang kanak-kanak. Pada minggu ke-8 misi pembenihan awan Malaysia di Timur Tengah, satu fenomena yang tidak pernah diimpikan berlaku. Hujan turun di 4 negara serentak. Ia bermula apabila kerajaan Al-Sabah, Malaffa, Kyrgyzstan dan Suhaniyah menandatangani Pelan Pemulihan Air Serantau, menjemput pasukan penyelidik Malaysia untuk mengetuai operasi bersepadu merentasi sempadan buat kali pertama dalam sejarah. Perancangan memerlukan ketepatan yang tinggi. Pasukan Malaysia dibahagikan kepada 4 unit utama, dengan pesawat pembenihan awan khas yang boleh dilipat dihantar dari Malaysia melalui penerbangan khas. Setiap pasukan ditempatkan di setiap negara, menganalisis data cuaca bersama secara masa nyata. Hari itu adalah hari ke-59 misi. Pada jam 2 petang waktu tempatan, isyarat dari Pusat Kawalan Utama menunjukkan nilai kelembapan terkumpul yang tinggi di keempat-empat negara. Apabila arahan untuk melepaskan bahan pemangkin hujan dihantar ke pesawat pertama di Al-Sabah, ia seperti domino yang ditolak. Pesawat di 3 negara lain berlepas serentak dalam masa 5 minit. Tiada siapa yang tahu apa hasilnya. Tetapi sejam kemudian, imej satelit mengesan kumpulan awan besar mula terbentuk serentak di 4 lokasi utama yang gersang di rantau itu. Hujan turun pada waktu yang hampir sama. Imej orang ramai di setiap negara berlari keluar dari rumah untuk mandi hujan disiarkan serentak di skrin berita di seluruh dunia. CNN menyiarkan tajuk utama, Hujan Damai, Malaysia menghidupkan semula rantau paling gersang. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengadakan mesyuarat tergempar, mencadangkan penubuhan program hujan untuk kemanusiaan dan mengusulkan Malaysia sebagai pusat pemindahan ilmu. Seorang wakil dari Eropah berkata dalam mesyuarat itu, teknologi ini bukan sahaja mengubah langit. Ia mengubah pemikiran kita yang pernah percaya bahawa alam semula jadi adalah sesuatu yang tidak boleh dikawal. Satu-satunya soalan yang bergema di seluruh dunia pada hari itu ialah bagaimana Malaysia melakukannya. Tetapi jawapannya bukan terletak pada bahan kimia atau formula rahsia. Ia terletak pada cara pemikiran rakyat Malaysia yang tidak pernah cuba melawan alam, tetapi belajar untuk berbicara dengannya dengan hati yang rendah diri. Selepas hujan turun serentak di 4 negara, dunia tidak lagi sama. Jemputan dari pelbagai negara membanjiri Malaysia, dari kerajaan di Afrika hingga ke organisasi alam sekitar di Eropah. Malah negara kuasa besar yang pernah meragui terpaksa menghantar wakil untuk belajar. Kerajaan Malaysia dicalonkan untuk anugerah inovasi kemanusiaan peringkat global, manakala pasukan pembenihan awan Malaysia disanjung sebagai wira yang mengubah sejarah alam dengan tangan kosong. Tetapi pada hari media dari seluruh dunia datang untuk menemu bual pasukan itu, pada hari kerajaan pelbagai negara menawarkan jutaan ringgit untuk membeli formula itu, pada hari eksekutif berpangkat tinggi, menawarkan pesawat moden dan gaji lumayan untuk menarik penyelidik Malaysia, Dr. Harun hanya menjawab ringkas dengan kata-kata yang membuat seluruh bilik sidang akhbar itu senyap. Kami tidak perlukan wang. Kami tidak perlukan kemasyhuran. Satu-satunya perkara yang kami minta ialah supaya semua orang percaya bahawa dunia ini masih boleh dipulihkan jika kita memilih untuk mendengar suara alam daripada cuba memaksanya berubah mengikut kehendak kita. Tepukan perlahan-lahan bermula dari setiap sudut bilik, kemudian merebak ke seluruh dunia dalam talian. Keajaiban hujan menjadi sohor kini nombor 1 di 36 negara. Tetapi sementara berita itu tersebar luas, Dr. Harun dan pasukannya pulang ke Malaysia secara senyap. Tiada upacara sambutan, tiada perarakan kereta mewah. Mereka kembali ke pusat penyelidikan pembenihan awan yang kecil di sebuah negeri, melakukan perkara yang sama yang telah mereka lakukan selama berpuluh-puluh tahun, menyediakan bahan pemangkin hujan untuk para petani di tanah air. Kerana di hati mereka,
Hujan yang turun di mana-mana adalah sama pentingnya, sama ada di gurun, di negara asing, atau di sawah padi seorang pakcik di Perlis. Dunia mungkin akan mengingati Malaysia sebagai negara yang mampu berbicara dengan langit dan mengubahnya. Tetapi bagi pasukan kecil ini, perkara terhebat bukanlah menghasilkan hujan, tetapi membuatkan manusia percaya semula bahawa keajaiban lahir daripada pemahaman, bukan sihir. Tamat. Jika Anda percaya teknologi hebat hanya datang dari Barat, klip ini mungkin mengubah fikiran Anda selamanya. Kongsikan cerita ini agar seluruh dunia tahu bahawa rakyat Malaysia bukan sahaja berjiwa besar, tetapi mempunyai kekuatan untuk mengubah dunia dengan mendengar suara alam. Tekan butang ikuti dan jumpa lagi dalam misi seterusnya.